kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Allah Bapa yang maha baik, sangat baik dan selalu baik. 我们慈悲美善的上帝， Kami bersyukur kepadamu 我们满心感谢你。 dapat beribadah bersama-sama pada pagi hari 我 ini. 们今天早上能够在这里来一同来敬拜你， Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. 我们已经歌颂赞美你的名。 Sekarang kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. 我们现在又一起来思想你的话语。 Ya Roh Kudus, berbicaralah dan berkaryalah kepada setiap kami, 我们恳求圣灵在我们的心中动工， melampaui segala keterbatasan hamba-Mu menyampaikan dan melampaui segala keterbatasan setiap kami untuk menangkapnya. 超越了我们你的仆人的有限和超越了我们每一个人的有限。 Kiranya Roh Kudus berkarya di dalam kami semua. 求圣灵在我们的心中动工。 Di dalam nama dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Gembala yang baik kami berdoa. 我们唯靠主耶稣基督我们的好牧者祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk. 会中请坐。 Supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya dalam hati, siapa pendeta perempuan sudah tua pakai tongkat dipanggil berkhotbah di sini. 那好让大家没有在心中发疑问，就是到底是哪一位这个女牧师呢？就是用了这个拐杖，然后站在这个讲台上跟大家讲道。 Saya Pendeta Siani, Boleh. emeritus atau pensiun dari Gereja Kristen Muria Semarang. 我是耶利牧师，我是从这个三宝龙的 Gereja Kristen Muria Indonesia. 印度尼西亚这个三宝龙的已经退休了。 Setelah pensiun, saya merintis pelayanan untuk orang-orang disabilitas. 那我退休之后呢，我是专门来侍奉那些残疾人。 Tuhan menaruh dalam hati saya untuk membagikan kasih Tuhan kepada para disabilitas. 那么神专门来特别的感动我的心，让我来服侍那些残疾人。 Kami melatih mereka untuk bisa bekerja, membatik, memijat, menjahit, memasak dan sebagainya. 那我们特别给他们一个专门的培训呢，让他们能够做那个巴蒂克，然后能够缝织，然后能够这个烹饪等等。 Supaya ketika orang tua mereka dipanggil Tuhan, mereka tetap bisa survive, bisa mandiri. 好让有一天这个上帝召他们的父母回天家的时候，他们能够坚持下来，能够谋生。 Pelayanan ini saya rintis sejak saya mendengar pertanyaan ibu-ibu dari anak-anak disabilitas. 那么呢，我开始服侍是从我听到了一位残疾人的母亲问我这样的一个问题。 Pendeta, berdosakah kalau kami ibu-ibu dari anak-anak disabilitas ini berdoa supaya anak-anak kami dipanggil Tuhan lebih dulu daripada kami. 那么牧师，如果我们这些残疾人的家长，如果我们这样为我们的残疾的孩子祷告的话，到底是错有没有错？就是我们就希望上帝呢快快的召他们回天家，这样的祷告到底是对还是错？ Saya berkata, Tuhan tahu ibu-ibu mencintai anak-anak ibu dan tidak rela anak ibu-ibu menderita setelah ibu pergi. 我就回答他们说：“神知道你们这样做母亲的，你们知道你也懂你们的这个心理，也知道你们为什么这样祷告。 Berdoalah supaya Tuhan membuka jalan
anak-anak ibu bisa dilatih supaya bisa mandiri, sehingga ketika ibu dipanggil Tuhan, anak-anak ibu bisa sukses. 那你们也是要为他们祷告，好让他们能够接受专门的一个训练。这样的话，当你们作为母亲的话，被神召回天家的话，他们可以独立生活，他们可以谋生，他们也可以成功的。 Setelah itu Tuhan berbicara kepada dalam hati saya untuk mendirikan tempat pelatihan bagi para disabilitas. 那么从那天起，然后上帝特别的对我说话，然后呢，我就开始创始了一个专门服侍这些残疾人的一个机构，专门的一个培训机构。 Salah satu hasil karya mereka jas yang saya pakai, ini yang membatik mereka. 那么其中一个他们的作品就是我现在穿的这个西装是他们这里的那个蜡染是他们的作品。 Ya, mereka memproduksi batik tulis, batik cap, shawl dan sebagainya, tas dan sebagainya. 他们可以做出各种各样的这个巴蒂克，很厉害的。 Saya mengucap syukur dalam segala keterbatasan saya, sudah lanjut usia, Tuhan masih mau memakai saya melayani Tuhan dan sesama. 那么非常感谢神，在我的一切的这个有限当中呢，上帝还愿意使用我，能够成为他们的祝福。 Nama saya ada Suryonya sama dengan Musa Petrus. 那我名字当中有这个苏六这个字，跟我们的主任牧师一样的， Saya kakak keduanya. 所以我是他的二姐。 Ya, kakak pertama meninggal dunia, lalu saya. Musa Petrus anak keempat. 那么大姐已经去世了，然后我是她的二姐，然后呢，这个我们的 Petrus 牧师是第4个孩子。 Baik, hari ini firman Tuhan, temanya adalah the power of Thanksgiving. 那么今天我们讲到的主题的题目是这个感恩的力量。 Kita bersama-sama akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 我们一起来打开我们的圣经，阅读帖撒罗尼迦前书第5章第18节。 1 Tesalonika 5 ayat 18. 帖撒罗尼迦前书第5章第18节， Firman Tuhan melalui Rasul Paulus kepada kita semua. 上帝的话语通过这个使徒保罗呢，告诉我们每一个人。 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Bagi kamu. 向你们， Bagi siapa? 向谁呢？ Kamu atau saya? 向你还是我？ Firman Tuhan ini adalah untuk kamu, anak-anak Tuhan. 这个上帝的话语是针对 Mari 你， kita 我 terima 们 firman 上帝 Tuhan. 的儿女，应该。 Kita terima firman Tuhan ini untuk kita masing-masing. 因此呢，我们要领受这个上帝的话语，是 Kita 给我们大家的。 Ya, kita bersama membaca ayat ini. Bagi kamu kita ganti, bagi saya. Kita terima firman Tuhan bagi kita. 让我们一起来朗读一下这段经文，我们把那个向你们改成向我。 Mari, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saya. 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向我所定的旨意。 Tuhan melalui Rasul Paulus menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. 那么主耶稣呢，借着使徒保罗呢，他要我们每个人在凡事上谢恩。 Bukan hanya dalam keadaan diberkati, 不只是在我们蒙福的时候， dalam keadaan sehat, 或者在健康的时候， dalam keadaan semuanya baik-baik saja, 或者在一切很顺利的时候， melainkan dalam segala hal. 而是在一切的情况下。 Terjemahan lainnya dalam segala keadaan. 那么在其他的翻译版本的话是说，在一切的境遇中， Ketika kita sakit, 当我们生病的时候， dalam keadaan sakit kita mengucap syukur. 在我们生病的时候，我们向神感谢； Dalam keadaan sehat kita mengucap syukur. 在 kepada 健康的时候，我们也感谢神； Dalam keadaan kelimpahan kita mengucap syukur. 在我们的丰富
的时候，我们也感谢神。 Dalam keterbatasan kita mengucap syukur. 那在我们的有限当中，我们也是感谢神。 Dalam segala keadaan. 因此呢，要在一切的情况下， Tidak ada perkecualian keadaan. 没有一个例外的， Semua keadaan, 一切的情况， segala keadaan, 一切的情况， setiap keadaan. 每一个情况， Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. 上帝要我们向他献上感谢。 Mudah atau sulit mengucap syukur? 容易还是难，我们要感恩。 Dalam segala keadaan, mudah atau sulit? 就是要凡事谢恩的话，难还是容易？ Bagaimana? Mudah atau sulit? Sulit. 很难的。 Mengucap syukur bisa atau tidak bisa? 感谢神可以还是不可以？ Sulit tapi bisa. 很难，但是是可以的， Betul? 是不是？ Sulit tapi bisa. 确实是难，但是可以的。 Tapi mengapa Tuhan menyuruh kita mengucap syukur 那为 dalam 什么？ segala keadaan? 那为什么上帝叫我们在这个凡事上谢恩呢？ Apakah Tuhan ingin memperberat pergumulan hidup kita? 是上帝想要增加我们的生命负担吗？ Sudah susah, masih dipaksa untuk mengucap syukur. 我们生命已经很困难了，然后呢，上帝强迫我们谢恩， Apakah Tuhan ingin memperberat beban hidup kita? 是不是上帝想要加重我们的生命负担呢？ Adakah Bapak Ibu yang pernah menyuruh anaknya yang umur 4 tahun mengangkat beras 1 sak 5 kilo dari mobil ke dapur? 那么大家是否比方说有曾经叫过你们4岁的孩子呢？就是从这个车上扛下那个5公斤的大米，扛到那个家里，有没有？ Ada? 有没有？ Umur 5 tahun atau 4 tahun kita suruh dia angkat beras 5 kilo? 4岁或者5岁的孩子，我们叫他扛下那个大米。 Dan ketika anak kita mengangkat beras 5 kilo, terseok-seok, terjatuh, tertimpa beras, kita tertawa dan bilang bagus. 然后呢，当我们的孩子这个那么的辛苦的扛下那个大米的话，然后呢，他因为太重了，然后就倒下来跌倒了，然后我们就幸灾乐祸了。 Tidak ada bukan? 没有这样的，是不是？ Karena kita mengasihi anak kita. 因为我们爱我们的孩子， Kita tidak mungkin menyuruh anak kita melakukan sesuatu yang dia tidak mungkin bisa lakukan. 我们不可能叫我们的孩子做他根本做不到的事情。 Tidak mungkin kita menaruh beban yang besar yang anak kita tidak bisa melakukannya dan membuat dia menderita. 我们不可能把那么重的这个负担呢加在我们孩子的身上，我们知道他根本做不到、扛不下的。 Itu kita manusia. 这是我们作为人类是这样的， Apalagi Bapa yang di surga. 那何况是我们在天上的父？ Dia tidak pernah menyuruh kita melakukan yang kita tidak bisa. 他不会或者从未叫我们做我们做不到的事。 Bapa yang maha baik tidak mungkin menyuruh kita melakukan hal yang kita tidak bisa lakukan. 我们慈悲的天父，他不可能让我们做我们完全不可能做到的事情。 Kalau Allah menyuruh, kita pasti bisa. 如果上帝叫我们做，我们肯定能做到， Karena dia mengasihi kita. 因为他爱我们的。 Bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita dapat terlepas dari beban hukuman dosa. 甚至他将他的独生子赐给我们，好让我们能够脱离罪的刑罚。 Jika Allah menyuruh kita mengucap syukur dalam segala hal, 如果上帝他叫我们在凡事上谢恩的话， pasti itu semua untuk kebaikan kita. 那么这一切都肯定是为了我们的益处。 Apa kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita ketika kita mengucap syukur dalam segala hal? 当我们这个凡事谢恩的时候，上帝为我们预备了哪一些益处呢？ Sedikitnya 3 hal, 3 manfaat kita mengucap syukur. 至少有3个益处，我们如果凡事上谢恩。 Jadi Tuhan menyuruh kita mengucap syukur karena ada 3 hal penting yang Tuhan akan berikan kepada kita. 上帝叫我们凡事上谢恩，因为有3个好处他会给我们的。 Saya meringkasnya dengan akronim IBU. 我用一个简称“义部”这样的简称来总结一下。
I yang pertama, mengapa kita disuruh Tuhan mengucap syukur? 意义的话，为什么上帝让我们这个凡事上谢恩呢？ Ketika kita mengucap syukur, Tuhan mengingatkan kita akan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 当我们这个感谢神的时候呢，上帝他提醒我们，让我们能够纪念他，还有纪念他一切的作为。 Ketika kita mengucap syukur, kita akan ingat kepada Tuhan dan kebaikannya. 当我们感谢神的时候，我们会纪念他和他的美善。 Daud dalam Mazmur 9 ayat 1 dan seterusnya dikatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. 那么呢，大卫呢在诗篇第9篇第1节开始，然后呢，大卫在这边说他向耶和华感谢。 Kemudian ayat berikutnya, Daud menyatakan apa saja yang sudah dibuat Tuhan di dalam hidupnya. 那么接下来的经文，这个大卫他陈述了上帝在他生命中所做的一切。 Tuhan menolong Daud, membuat Daud bisa mengalahkan musuh-musuhnya di masa lalu. 那么呢，这个神呢，在这个过去的时候呢，帮助这个大卫，让大卫能够打败他一切的仇敌。 Apakah pada waktu itu Daud bersyukur setelah menang? 那么呢，那个时候呢，是不是大卫他取得胜利之后，他就感谢神呢？ Tidak. 不是， Daud menaikkan syukurnya kepada Tuhan, kemudian dia ingat segala karya Tuhan, tapi dia sedang menghadapi musuh yang kemudian. 那么他在向神感谢的时候，他纪念了上帝在过去的时候怎么个帮助他，但是呢，他那个时候是处在一个正在要面对仇敌的时候。 Dan kalau kita membaca Mazmur pasal 9 ayat 1, di sana dikatakan Mazmur yang dinyanyikan dengan lagu Mutlaben. 如果我们读那个诗篇第9篇第1节的时候，在那边记载了，是按照这个穆拉变的调子写的。 Kita tidak tahu apa itu lagu Mutlaben ya. 我们不知道这个穆拉变到底是什么， Itu lagu ribuan tahun yang lalu. 这个是几千年前的歌曲。 Tapi sebenarnya lagu Mutlaben ini adalah lagu kematian anak. 但实际上，这个穆拉变是一首为儿子之死的歌曲。 Jadi ketika Daud mengucap syukur kepada Tuhan, dia sedang mengucap syukur ketika dia kehilangan anaknya. 那因此呢，在这个时候呢，这个大卫向神感谢的时候，但实际上他是在他失去他孩子的一个情况下向神感谢的。 Dan sedang menghadapi musuh. 还有并他同时也是面对这个仇敌的时候， Menarik bukan? 非常有意思，对不对？ Ketika dia menghadapi musuh, mengalami kematian anak, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengingatkan segala karya Tuhan di dalam hidup Daud. 那当这个大卫呢，他失去他的孩子的时候，当他面对这个仇敌的时候呢，但是呢，他向神感谢，然后他就纪念了上帝，还有上帝他在他的生活中的一切的美善。 Mengucap syukur membuat kita ingat akan segala kebaikan Tuhan. 那么感谢神的话，会让我们纪念上帝一切的美善。 Bagi teman seumuran saya di atas 60, 那么呢，跟我同龄的人，就是大概在60岁以上的人， kita banyak minum obat ya. 我们吃了很多的药，对不对？ Buka kotak, 打开箱子， bukan ambil permen. 不是拿那个糖果吃， Buka obat, buka kotak obat, ambil obat. 拿那个药物的这个箱子，然后拿那个药。 Pagi 3, siang 3, malam 3. 那么早上这个中午还有晚上各3个药。 Obat tensi, obat kolesterol, diabetes, obat nyeri, obat ini dan itu. 那就是有关这个我们吃的药，就是高血压的这个药啊，还有那个降低胆固醇的药啊，还有糖尿病的药啊，还有这个止痛药啊等等。 Berapa banyak orang yang membuka kotak obatnya lalu mengeluh, harus minum obat, bosan.
那么有多少人呢？当打开这个药物箱的时候呢，他就抱怨说：“哎呀，又要吃药了，要吃这么多的药啊，烦呐，好烦呐！” Bagaimana kita membuka kotak obat dan mengucap syukur kepada Tuhan? 那为什么我们没有在我们打开药箱的时候，我们就向神感谢呢？ Saya mendidik diri saya membuka kotak obat dan mengucap syukur. 我是这个训练我自己，当我打开这个药箱的时候，我就向神感谢。 Terima kasih Tuhan, ada 感谢神， obat yang bisa saya minum. 感谢神有药我可以吃的， Ada orang-orang yang sakit tidak punya obat untuk diminum. 因为还有那些人他生病了，但是没有药可吃。 Terima kasih untuk obat ini. 感谢神你所赐的药物， Tuhan berkati mendatangkan kesehatan buat saya. 求主赐福，让这些药能够给我带来健康。 Berkati orang-orang yang tidak punya obat untuk diminum. 也求主这个赐福那些还没有药可以吃的人， Pakai orang-orang di dekatnya untuk memberkati. 求主使用他周围的人来给他带来祝福， Sembuhkan mereka supaya mereka tidak perlu obat lagi. 求主医治他们，好让他们不用吃药了。 Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, 当我们凡事上谢恩的时候， kita akan mengingat kebaikan Tuhan 我们就会纪念上帝的 yang 美善。 selama ini tidak kita lihat. 就我们这一来就是没看到的。 Bapak Ibu pernah sakit, tidak punya uang untuk membeli obat? 大家是否曾经你生病了，但是没有钱买药？ Kalau kita punya obat, bukankah kita patut bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan? 如果我们可以买到药的话，那我们是不是应当感谢神？因为上帝他还看顾保守我们， Sehingga hati kita dipenuhi ucapan syukur dan sukacita hidup bersama Tuhan. 这样我们的心就充满了喜乐、感恩的心。 Yang kedua, 第二点， yang pertama apa tadi? 第一个刚才是什么？ Ingat, 一就是应爱，就是纪念的意思， ya, ingat Tuhan dan kasih Tuhan. 纪念上帝和上帝的作为。 Yang kedua adalah B, 第二点就是 B， bertumbuh. 就是bertumbuh成长的意思。 Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita jadi ingat Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 当我们向神感谢的时候，我们就纪念主，还有纪念主在我们生命中的美善。 Dan ketika kita ingat karya Tuhan dalam hidup kita, iman kita menjadi bangkit dan semakin kuat kepada Tuhan. 当我们纪念上帝在我们生命中的这个作为，那我们的信心就得以坚固，得以兴起，然后我们就更加的坚固。 Daud bersyukur kepada Tuhan, dia mengingat segala yang Tuhan lakukan pada masa-masa yang lalu. 那么大卫他感谢神，他纪念神在过去的时候的一切的作为。 Dengan percaya dia mengatakan ke depan, Tuhan berkarya, Tuhan akan membinasakan musuh-musuhnya. Imannya menjadi kuat, percaya Tuhan akan menolong dia. 然后呢，他就相信上帝在将来也会带领他，也会帮助他打败一切的仇敌。那这样的话，他的信心就成长了。 Bersyukur membuat kita, iman kita bertumbuh. 那么感谢神呢，会让我们的信心成长， Tidak takut akan masa yang akan datang. 我们就不会再惧怕未来的事。 Ketika saya menderita COVID Delta, 那当我这个患得了这个新冠病毒的时候， kondisi saya sangat buruk. 我的这个情况是非常的糟糕， Banyak orang mengira saya akan mati. 然后很多人就会认为我会死的。 Yang saya lakukan di tempat tidur 我做的就是躺在这个病床上， hanya menyanyikan haleluya, haleluya. Sepanjang hari, sepanjang waktu saya memuji Tuhan. 那我躺在病床上，我所做的就是唱诗赞美神。 Dan saya mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. 我纪念上帝在我的生命中所做的一切。 Berkali-kali saya nyaris mati, 我好几次呢，差点就要死了， tetapi Tuhan selalu menolong saya. 但是呢，上帝他总是帮助我。 Saya menjalani banyak kali operasi. 我已经动了很多的手术， Sampai jemaat saya mengatakan, itu dioperasi terus perutnya lama-lama kosong.
那我的这个那边的弟兄姐妹就说，这样反复的这个动手术的话，这样的话那个腹部的部分就空了呀。 Kali ini kista yang pecah diambil sebelah kiri. 那我在这边的那个肿瘤的话也被切除了。 Berapa tahun kemudian kandungan dan indung telur kanan dibuang. 然后呢，我的子宫也被切除了。 2 tahun kemudian empedu dibuang. 那2年后，我的那个蛋也是被切 Berapa 除了。 tahun lagi usus buntu dibuang. 然后还有这个阑尾炎也是被切除了。 Berapa tahun kemudian saya jatuh dan rusuk saya 8 dari atas ke bawah putus semua. 那后来我的这边后面的那个骨也是因为我跌倒，然后就断了。 Selaput paru-paru saya robek dan isinya lebih dari 1 liter darah. 然后我的这个肺也是这个受损了，然后呢被切除，也是出了好多的这个血。 1 bulan saya dirawat di rumah sakit. 我1个月躺在这个病床上，在医院。 Jemaat menangisi saya dan mengira saya tidak bisa berjalan dengan baik. 那么弟兄姐妹都是为我哀哭，都认为我不会再走路了。 Sebulan kemudian saya datang setir mobil dan jalan dengan gagah. 那么1个月之后呢，我自己开车，然后我就很健全的走在他们的面前。 Mereka heran akan kuasa Tuhan. 他们真的是对上帝的这个全能呢感到稀奇。 Karena itu ketika saya terbaring di rumah sakit selama hampir 40 hari karena COVID. 因此呢，当我躺在这个医院的病床上大概40天的时候，是因为这个新冠病毒。 Saya bersyukur dan memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan selama ini dalam hidup saya. 我感谢神为他在我过去的生命所做的一切，感谢他。 Dan itu membuat iman saya bertumbuh. 那这些事情就让我的信心成长。 Dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya juga hari ini. 我相信上帝也会医治我， Dan saya sembuh. 那我就病痊愈了。 Sekalipun keluar dengan kursi roda dan tabung oksigen. 虽然我出院的时候是要坐这个轮椅，还有带那个氧气的， Dan saya harus memakai mesin oksigen selama 3 tahun sampai dengan tahun lalu. 还有大概在3年，还有包括去年的时候也还带上那个我必须用那个供氧氧气的那个机器。 Dari tahun 2021 sampai 2024 saya tidur harus mengenakan mesin oksigen. 那么从这个2021年到2024年的时候，我在睡觉的时候也要带那个供氧氧气的那个机器。 Tapi saya sangat bersyukur kepada Bapa yang begitu baik. 但是呢，我仍然向那慈悲的天父感谢， Karena dia selalu menolong dan masih memakai saya melayani Tuhan dan sesama sampai saat ini. 因为他到现在呢，他仍然还在帮助我，仍然扶持我，然后呢，也带领我能够释放。 Mengucap syukur membuat kita ingat kepada Tuhan dan kebaikannya. 那么感谢呢，会让我们能够纪念主和他的美善。 Mengucap syukur membuat kita bertumbuh iman kepada Tuhan. 那么感谢主也会让我们的信心成长。 Yang ketiga, 那么第3点， apa tadi? Oh, 第3点是ibu. 就是医步， Ubah. 悟就是悟吧，改变的意思。 Mengucap syukur mengubah hidup kita. 感恩会改变我们的生命， Mengubah keadaan kita. 改变我们的情况， Mengubah banyak hal di dalam hidup kita. 改变我们生命中的一切事情。 Yesus memberikan teladan pada kita mengenai mengucap syukur dalam segala hal. 那么耶稣自己也给我们关于这个凡事谢恩的一个榜样。 Ketika 5.000 lebih orang lapar harus diberi makan, Tuhan Yesus hanya mendapatkan 5 roti dan 2 ikan di tangannya. 当他面对有5000个人这个饿的时候，然后呢，他就手里拿着5个饼还有2条鱼要喂他们。 Dia tidak mengatakan pada Bapa Surgawi, kok cuma 5? Kalau tidak cukup bagaimana? Begitu ya. 这个主耶稣没有向天父说，为什么只有5个？如果不够怎么办呢？ Yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur, lalu membagikan makanan itu. 那么主耶稣所做的就是呢，为这个饼还有鱼呢注谢，然后就分给大家吃。 5.000 lebih orang makan sampai kenyang dan sisa
12 keranjang. 那么有这个5000多个人，他们能够喂饱他们呢，然后呢还有剩余大概12个篮子。 Tuhan Yesus memberikan teladan mengucap syukur dalam keadaan terbatas. 那么主耶稣他在有限的一切情况中，他给我们一个好的榜样。 Tidak mungkin 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. Tidak mungkin. 这个5个饼呢，哪有可能能够喂饱5000个人？不可能的事。 Tapi Yesus mengucap syukur 但是主耶稣感谢神， dan semuanya berubah. 然后情况就有变化了。 Demikian juga ketika berada di depan kuburan Lazarus. 也一样，当他站在这个拉撒路的这个墓地之前， Di dalam Injil Yohanes pasal 11 dikatakan, 在这个约翰福音第11章这样记载说， Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur. 主耶稣说：“父啊，我感谢你。 Dan setelah itu dia memanggil Lazarus keluar 之后他就叫拉撒路出来。 dari mati, bangun hidup kembali. 那么已死的这个拉撒路的话，就从死里复活了。 Terjadi keajaiban 这个 ketika 神迹就发 mengucap 生 syukur. 了。当我们这个感谢神的时候，奇迹就会发生。 Mengucap syukur menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, memberikan pertolongan, mengubah, menguatkan dan sebagainya. 那么感恩呢，会感动神的心，神就会赐下帮助，也会改变我们，改变情况。 Bukan hanya mengubah cara berpikir kita, 不只是改变我们的这个思维方式， bukan hanya mengubah iman kita menjadi kuat, 不只是改变我们的信心变得更加的坚强， tetapi mengucap syukur mengubahkan jiwa kita dan bahkan tubuh kita. 但是呢，感恩呢也会改变我们的我们的心灵，还有我们的身体。 Ahli-ahli psikologi dan fisiologi mengatakan demikian. 那么这个心理学家还有生理学家这样说， Mengucap syukur meningkatkan pelepasan zat kimia otak yang membuat bahagia seperti hormon dopamin dan serotonin. 那么呢，感恩呢会提升让人感觉幸福的这个脑力化学物质，比如这个多巴胺，还有这个血清素，让人更加的快乐， membuat kita happy dan positif, 让我们更快乐、更正面。 mengurangi stres, 那么也会减少我们的压力， mengurangi kecemasan, 减少焦虑， dan cenderung menjadikan kita tangguh menghadapi persoalan. 那么也会让我们能够坚强面对一切的问题。 Bagaimana dengan kita? 那么我们的情况怎么样呢？ Selalu lesu, putus asa, 我们是不是那种会丧气的、绝望的那种情况呢？ selalu mengeluh, 我们总是抱怨， merasa menderita. 我们总是觉得自己很痛苦。 Ketika kita mengucap syukur, Tuhan membuat tubuh kita menghasilkan zat-zat yang membuat kita menjadi orang yang bersukacita, positif dan kuat. 但是当我们感谢神的时候呢，上帝就会在我们的身体里面动工，让我们的身体呢产生一些激励我们的一些成分，然后使我们更加的快乐，更加的正面。 Demikian juga untuk fisik kita, badan kita. 那我们的身体也是一样。 Mengucap syukur meningkatkan kualitas tidur. 那么呢，这个我们感恩的话呢，会改善我们的睡眠质量， Mengucap syukur meningkatkan kesehatan jantung, 也会改善我们的心脏健康， memperkuat sistem kekebalan tubuh, 也会增强免疫系统， mengurangi rasa nyeri yang kronis. 也会减轻慢性疼痛， Luar biasa bukan? 非常了不起，是不是？ Kalau Tuhan menyuruh kita mengucap syukur, itu bukan beban yang membuat kita menderita. 如果上帝他叫我们这个凡事上谢恩的话，这不是一种负担，让我们更加痛苦，不是。 Mengucap syukur membuat kita ingat akan Tuhan yang baik. 感恩的话，会让我们纪念那美善的上帝。 Mengucap syukur membuat kita mengalami pertumbuhan iman. 感谢神，也会让我们的信心成长。 Mengucap syukur mengubahkan jiwa kita, tubuh kita, bahkan terjadi mujizat
dalam hidup kita. 那么呢，感恩的话也会改变我们的心灵、我们的身体，甚至在我们生命中就会发生神迹。 Karena itu Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala hal. 这就是为什么上帝他要我们在凡事上谢恩的原因， Supaya kita bisa menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. 好让我们能够享受到在主里面的这个生活是如此的美好。 Karena itu mari kita melatih diri kita untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. 因此呢，我们要训练我们自己，好让我们能够遵行主的旨意，就是在凡事上谢恩。 Jemaat sekalian, bagaimana keadaan hari ini? 弟兄姐妹，大家的情况如何呢？ Baik-baik sajakah? 是不是一切都好好的吗？ Atau Anda sedang tidak baik-baik saja? 或者呢，你是在一个不太好的情况？ Terlalu banyak hal yang membuat kita menderita. 许多方面会让我们很痛苦， Pandanglah Tuhan. 但是我们要仰望主， Mengucap syukurlah 要感谢主， dalam segala keadaan. 在凡事上谢恩。 Dan lihatlah Tuhan akan melakukan banyak perubahan di dalam hidup kita. 让我们看到主，他会在我们的生命中做很多的改变。 Mengucap syukur membuat kita mengingat ibu. 那么，凡是谢恩会让我们想起母亲，就是那个伊补的那个简称。 Masih ingat? I? 还记得吗？刚才3个点，一就是代表， Mengucap syukur membuat kita ingat Tuhan dan kebaikannya. 就是感恩的话会让我们纪念主和他的美善。 B. B 就是 Bertumbuh iman kita di dalam Tuhan. 我们在主里面的信心就会成长。 Ketiga, 第3个， ubah. Mengucap Cải syukur mengubahkan hidup kita. 感恩会改变我们的生命。 Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝赐福我们大家， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告， Bapa yang Maha Baik, 慈悲的天父， terima kasih Engkau menciptakan kami. 感谢你创造了我们， Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. 感谢你已经拯救了我们， Terima kasih Engkau memelihara kami. 感谢你看顾保守我们， Terima kasih Engkau menyediakan masa depan yang baik buat kami. 感谢你为我们预备了美好的未来。 Terima kasih Engkau selalu menyertai kami dalam segala keadaan. 感谢你在我们的一切情况中，你与我们同在。 Kami mengucap syukur kepadamu 我们要向你献上感谢， untuk kebaikanmu. 感谢你的美善。 Sekalipun ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan yang kami hadapi saat ini, 虽然我们现在可能是面对一些不太好的情况， kami tetap mengucap syukur kepadamu. 但是我们仍然要感谢你， Karena Engkau yang baik itu selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. 因为美善的天父呢，他永远与我们同在，不曾撇下我们。 Kami mau terus melangkah ke depan 我们要往前走， dengan percaya Tuhan beserta kami. 我们要相信主，你与我们同在。 Di dalam nama dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。